warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, so hari ini kita teruskan dengan unit 2 leveling dalam construction survey di CV 30243, iaitu dalam subtopik 2.3 data processing. Okay, after complete this unit, the student should be able to apply basic concept of leveling method. Okay, sebelum ni you all dah belajar berkaitan konsep leveling. So, you akan apply to operate leveling equipment. You dah guna alat leveling, dah mahir menggunakan alat leveling, dah mengetahui cara bacaan, macam mana nak ambil bacaan. Dan manakala yang ketiga, dapat manipulate dan interpret complete data from field. Data yang you perolehi daripada on-site dapat you calculate dalam table untuk dapatkan final result. Okay, so slide ni pre-knowledge berkaitan dengan leveling. Do you know how to booking leveling data? Okay, so sebelum ni kita dah belajar macam mana nak booking, nak key in data dalam table leveling kan. Okay, do you know how to check your data is true? Okay, so macam mana? Dapat tak kita checking data yang kita ambil ni betul ataupun salah? Do you know how to make correction for your leveling data? InsyaAllah, bila you dah mahir dalam pengiraan, you akan dapat detect di mana correction data yang you akan perolehi sebelum final result keluar. Okay. Okay, sebelum ni kita dah pelajari dalam radius level juga dalam first method, iaitu rise and fall method. So pada kali ini saya ingin sentuh berkaitan dengan height of collimation method, ataupun kita katakan dia HOC, lebih senang HOC dalam radius level method. Okay, apa itu HOC method ataupun height of collimation method? The elevation of the plane of collimation for the first setup of the level is determined by add backside to the radius level of a BN. BN adalah benchmark. Kita akan tambah nilai BM kita dengan backside untuk dapatkan nilai HOC sebelum kita nak teruskan lagi pengiraan untuk dapatkan radius level seterusnya. Okey, ini adalah sebahagian table yang saya sediakan dalam metod HOC. Data-data ni diperolehi di lapangan, sama seperti data radius level kita sebelum ni. Data yang sama, cuma saya tukar kaedah, iaitu kaedah collimation. Data yang sama yang mana kita akan masukkan data backside, intermediate side, foreside, dan data yang sama. Okey, so kedudukan data backside, intermediate side, foreside refer figure yang telah diberi. Okey, so kita tengok sini dalam data ni ada juga dinyatakan radius level. Ini
Okey, untuk dapatkan HOC yang pertama, ingat radius level yang dinyatakan iaitu 50 ditambah dengan bacaan backside iaitu 1.32. Okey, diletak pada kolom yang pada row yang pertama HOC. Row yang pertama HOC. 51.32. Okey, kita tengok macam mana nak dapatkan reduce level pada row yang kedua ataupun pada bacaan foresight. Okey, so bacaan HOC 51.32 ditolak dengan bacaan foresight 3.98 akan dapat bacaan reduce level berikutnya, iaitu 47.34. Okey, boleh. Apabila reduce level yang kedua diperolehi iaitu 47.34, ingat, bila dah ada reduce level, pastikan nilai keduanya adalah HOC. Pastikan mesti nilai keduanya HOC. 47.34 ditambah dengan 2.56 iaitu bacaan backside, terhasilnya bacaan HOC yang kedua. HOC yang kedua iaitu 49.9. 47.34 ditambah dengan 2.56 akan terhasil 49.9. Ingat, bila dah ada data reduce level yang baru dan ada bacaan foresight terakhir, okey, bacaan backside perlu ditambah. Okey, setelah dapat bacaan HOC 49.9, hasil daripada 47.34 ditambah dengan 2.56 terhasilnya HOC yang kedua 4.9. Okey, untuk dapatkan reduce level berikut ketiga, bacaan HOC yang kedua ditolak bacaan intermediate. Selagi ada bacaan intermediate, selagi itulah nilai HOC-nya tak berubah, ditolak lagi sehingga dapat reduce level berikutnya. Contoh sini 49.9 HOC yang kedua ditolak dengan bacaan 1.25 akan terhasil 48.65. Okey, bacaan HOC yang sama 49.9 ditolak lagi dengan bacaan intermediate side iaitu 3.65, maka terhasil 46.25. Okey, HOC yang kedua yang terakhir, sebab kita dah ada bacaan foresight, HOC yang kedua ditolak dengan bacaan foresight 0.67 akan terhasil 49.23. Okey, selepas bacaan 49.23, kita tengok bacaan foresight ni di pada row yang sama ada backside. So maknanya bila ada backside akan terhasil satu. Okey, bacaan pada reduce level yang kelima 49.23 ditambah dengan bacaan backside 3.49 terhasil HOC yang ketiga. Manakala HOC yang ketiga ni lah digunakan untuk tolak dengan bacaan intermediate seterusnya ataupun bacaan foresight yang terakhir. Okey, so kita tengok sini 52.72 ditolak dengan okey, masih mengguna HOC yang ketiga iaitu 52.72 ditolak dengan bacaan foresight
1.54, maka terhasil bacaan radius level seterusnya iaitu 51.18. Okey, so kita tengok sini bahagian row ni ada bacaan backside. Bila ada bacaan backside, maka wujudnya HOC yang keempat, HOC seterusnya ya. Okey, so kita tengok sini radius level 51.18. Okey, ditambah dengan bacaan backside 2.64, maka terhasil HOC yang keempat iaitu 53.82. Okey, so dapat HOC yang keempat, kita guna HOC keempat ni 53.82 ditolak dengan bacaan foresight, bacaan terakhir. Okey, ini kita katakan sebagai loops close leveling. Okey, ni foresight iaitu 3.79. 53.82 ditolak 3.79 ke terhasil 50.03. Okey, so kita tengok sini bacaan radius level yang okey, last kali kita tengok sini yang saya bagi tahu tadi, adjustment saya akan continue untuk next class. So kat sini setelah selesai kita buat calculation nak dapatkan radius level ni, okey, kita perlu double check arithmetic check. So dalam HOC kita hanya memerlukan dua sahaja arithmetic check, iaitu backside ditolak dengan foresight iaitu 10.01 ditolak dengan 9.98, akan dapat bezanya 0.03. Dan satu lagi arithmetic check iaitu 50.03 ditolak dengan 50. So bezanya 0.03, bezanya sama. Okey, so di sini saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan misclose. The amount by which the measure height difference different from known height different derived from the radius level of the starting and finishing benchmark unknown. So misclose kat sini means selisih selisih di mana beza yang kita ketahui ditolak dengan beza asal ataupun nilai yang asal. Okey, so dari segi acceptable misclose kita tengok yang dipersetujui, yang diterima lah So yang boleh diterima, pertama, small misclose in closed level loops are accepted because of the accumulation of error. So jika selisih yang kita jika kerja-kerja level yang kita buat berlaku sedikit kesilapan error, so maknanya kerja-kerja level yang kita diterima. Ya. Okey. So kita tengok sini, if the misclose terlalu besar, maka you all terpaksa reduce, buat balik okey, so kita tengok berapa nilai yang kita kata accept ataupun nilai tu kecil diterima. First kali, the amount misclose we are prepared to accept depend on the accuracy we are hope to achieve. So mana kita tengok kat sini, ini dalam secondary order level standard misclose yang mana kita tengok 12 punca kuasa K. K ni dalam unit mm. K ni kilometer yang dikonvert pada mm. Contohnya kita buat kerja dapat 700 meter. Bila kita convert pada 700 meter, bila kita convert dalam kilometer, 0.7 kilo.
Okay. So kita tengok sini acceptable misclose. Ini example yang saya tunjuk untuk dapatkan macam misclose. Okay, so misclose plus minus 30 yang mana length kita punya selisih kita dapat 30 mm, mana length kita dapat 0.7 km. Ini hasil kerja pengukuran kita. The misclose limit kita kira plus minus 0.7 itu kita dah tukar pada kilometer, punca kuasa 12, so akan dapat 10 mm. So the misclose of the 30 terlalu besar. Kita dapat 30 tu terlalu besar. Sepatutnya yang dibenarkan hanya 10 mm. Alright. So kita pergi the next example. And tadi plus minus 12. Okay, so yang ni kita tengok N adalah bilangan bacaan backside. Masih sama juga, misclose kita 30 mm, number of station 4 backside. Okay, misclose limit kita plus minus 4 punca kuasa 5 ni, 5 punca dengan 4. Macam mana tekan kalkulator? Okay, 5 punca 4 ni. 4 ni bacaan backside. Okay, akan dapat plus minus 10 mm. So, adakah diterima? So, tak diterima sebab kita punya pengukuran kita terlalu besar, di mana kesilapan selisih kita terlalu besar. Okay, last kita tengok sini collimation method versus rise and fall method. Okay, so easy kita tengok beza di antara kedua-dua method ni. Yang mana collimation method lebih cepat pengiraan berbanding dengan rise fall. Rise fall it is simple tapi slow. Rise fall terlalu mudah, senang kita nak cari dia punya checking ke mana silapnya. Berbanding collimation. Collimation ni cepat buat tapi agak kritikal, kita belum mahir dulu. So yang kedua, dalam collimation hanya dua je arithmetic check, iaitu bacaan radius backside ditolak dengan foresight dan bacaan radius level akhir ditolak dengan bacaan radius awal. Manakala rise and fall perlu ada 3. Backside tolak foresight, lepas tu bacaan rise tolak dengan fall, lepas tu bacaan radius level akhir ditolak dengan radius level awal. Okey, nak dapatkan dia arithmetic check. Okey, so yang ketiga, since there is no check on radio level, intermediate station, error if any intermediate site are not detect. Okey, so di sini kita tengok sikit. Collimation dengan rise fall, untuk yang ketiga ni rise fall lagi better lah, sebab dalam rise fall kita boleh check sebelum berlaku kesilapan. Di sini dalam collimation mungkin kita silap, kita ada penambahan tak berlaku penambahan pada backside untuk dapatkan collimation. Okey, yang sini hati-hati sikit. So manakala yang keempat tengok collimation lebih sesuai pada kerja-kerja pengukuran yang agak panjang. So tak perlu patah balik ataupun lebih jimat masa lah. Manakala rise fall ni okey, boleh diguna pakai dia sesuai juga pada point yang sama, establish. Sebenarnya kalau kita nak cari benchmark lah kalau kita nak dapatkan benchmark, nak tengok benchmark kita sama, prefer dekat reduce rise and fall lah. Okey. Okay, so terima kasih semua. Do you have any question? Okay, jika ada soalan nanti kita bincang, kita discuss dalam kelas two-way communication.